الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Al-Fadil Musi Majlis Al-Fadil yang menjemput di Adnan, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sekarang ini Allah pilih untuk duduk pada waktu yang sangat mustajab doanya, iaitu waktu qubailal iftar, yang disebut waktu sedikit sebelum berbuka, waktu yang sangat mustajab doa, dan lebih-lebih kita di dalam bulan Ramadan. Mustajabnya itu bukan mesti dalam bulan Ramadan, iaitu dia ta'alluq kepada waktu, iaitu bagi orang berpuasa. Maknanya orang puasa sunat apa sebagainya, waktu itu sangat mustajab. Tapi bulan Ramadan ini terlebih mustajabnya kerana di dalam bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan majlis seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat yang ada di sini insya-Allah. Dan kita minta sangat-sangat hajat kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta, ya Allah, kurniakan kami redha Engkau dan syurga Engkau, ya Allah. Dan kita minta berlindung dari kemurkaan Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah afiatkan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati AJK Masjid Surau ini, seterusnya kepada pengurusinya atau nazirnya, AJK-nya dan semua yang terlibat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat mereka di dunia dan di akhirat. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dah hujung-hujung Ramadan ini, saya teringat satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Sebab bila sebut hujung-hujung ni, biasanya kalau kita bila sebut hujung-hujung ini, termasuk salah satunya nyawa. Bila orang di hujung, maksudnya sudah nak bertemu dengan Allah, sudah hendak disimpulkan apa yang dia lakukan pada waktu itu. Dari itu teringat satu ayat Allah dalam surah Al-Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, kullu nafsin dha'iqah. Semua orang akan merasa mati. Bila sampai masa kita akan mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak lewat sesaat, tak dahulu sesaat. Tak kira muda, tak kira tu. Adik-adik yang ada. Dulu ada anak murid solat. Balik raya tu ada. Balik raya tu, balik tu tiada yang accident tu. Ada nampak raya. Mak bapak di umrah, kita tak sangka sampai waktu dia naik motor saudara dia, hantar barang dia, raya kan, siap bulan Ramadan, masih bulan Ramadan, mulia kematian dia dalam bulan Ramadan, kita bersangka pada kita tak tahu. Kerana itu, bila kita ambil iktibar, bila di hujung Ramadan, akan ada perkara akan disimpulkan. Cuma dalam ayat tu, ada satu yang kita boleh kaitkan dengan peluang terakhir kita bulan Ramadan. Disebut dekat situ, bila kita teringat ayat Allah tu, faman zuhziha 'anil nar
Siapa yang dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannah, bila dia masuk syurga, faqad faz. Kita kalau tengok terjemahan, dia cukup hanya kata faqad faz, mereka adalah orang yang berjaya. Kalau kita menuntut ilmu, berguru, bertalaqi tafsir, maka dia akan lebih dalamnya. Tidak dalam sangat tu, tapi yang nak beritahu ni tak dalam lagi, dia dalam lagi. Maka maksud dia sebenar bila faz, sebab dalam bahasa Arab berjaya ni ada orang panggil apa? Najaha, betul tidak? Antum nak minta Allah menja'alna minan najihin kan? Wal faizin, betul? Betul tidak? Kenapa dua-dua tu letak dalam makna dia? Siapa dia? Aku buat macam kat pondok sikit kan? Selepas hebat-hebat. Allah menja'alna minan najihin wal faizin. Kenapa letak dua sekali? Kalau letak dua sekali, kaedah bahasa Arab, jika kalimah seerti letak sekali dalam satu ayat, dia akan berbeza makna. Bila antum menuntut ilmu nanti, dia sebut iza istama'al lafzu iftaraqal ma'na, wa idza iftaraqal lafzu istama'al ma'na. Tapi kalimah seerti ni, kalau najaha letak ayat lain, faza letak ayat lain, dua-dua makna sama. Tapi kalau letak sekali, dia mesti makna berbeza. Dan itu hakikat dia sebenarnya, bahasa Arab. Sebab maksud faza dekat situ, kalau kita baca ayat ni, faza ay nala ghayata matlubihi. Faza jenis berjaya yang capai kepada puncak tuntutan kita, puncak kejayaan. Contoh antum periksa UPSR berjaya, orang tak panggil faza, orang panggil najah. Sebab belum sampai puncak lagi. Boleh faham tidak? Lepas tu SPM berjaya, najah, bukan faza. Boleh faham? So sampai last kali dia dah bekerja, kerja apa? Dah dapat kerja, dah ada elok apa sebagainya, dah ada isteri, dah ada anak-anak. Itu baru orang panggil faza bi rabbil usra. Orang panggil faza yang membawa maksud dia telah mencapai puncak kejayaan sebagai pentarbiyah keluarga. Elok semua dah. Rezeki ada. Tu. Boleh faham tak? Kalau itu faza. Kalau najah, macam tadi lah. Ni kalau pada habis Quran khatam 30 juzuk, alhamdulillah najah. Tak saya faza. No, belum faza. Kan itu dalam Quran, faman zuhziya 'anil nar, betul tidak? Faqad faz. Itu baru betul-betul berjaya. Ni selagi dekat dunia ni confirm ke bebas? Alhamdulillah Ustaz, saya Ramadan ni 30 juzuk, tak silap saya 3 kali khatam. Jadi saya rasa tenang dan saya rasa syurga tu untuk saya. Masya Allah, ada macam Jalaluddin Hasan ni. Bila bercakap tu, intonasi dia. No. Dia telah berjaya mengharungi puasa. Ya khair, najah. Tapi kalau faza, kerana itu, jauh dari neraka itu, diletakkan dalam ayat itu faza, bukan najah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, dan masuk syurga. Itu pun kalau bebas dari neraka, belum betul-betul faz lagi. Dia kena ikut dengan masuk syurga. Faqad faz, baru betul-betul jaya. Baru dapat matlub. Kerana itu dalam bulan Ramadan ni Allah bagi kita istimewa sungguh. Karena dalam hadis Nabi SAW dalam Zadul Muslim fi mattafaq alaihi Bukhari wa Muslim, begitu juga dengan Sunan Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utaqa'u, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'u, wa dhalika kulla yawmin wa dhalika kulla layla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemerdekaan. Bagi Allah itu orang-orang, golongan-golongan yang dimerdekakan daripada neraka, dibebaskan daripada neraka setiap hari dalam bulan Ramadan. Ulama ittifaq, dalam bulan Ramadan ada golongan-golongan yang Allah bebaskan daripada neraka Allah
Yang menjadi khilaf, adakah setiap hari ataupun di hujung Ramadan. Sebahagiannya berdasarkan riwayat Imam Baihaqi, pada malam terakhir Ramadan, malam 29. Allah bebaskan siapa yang dia nak. Sebahagian. Ada sebahagian ulama mengatakan bahawa 10 akhir Ramadan. Berdasarkan hadis juga. Cuma khilaf berlaku, yang ini mensahihkan, yang ini melemahkan hadis. Itu bukan kita punya bidang. Tak payah masing-masing nak ni. Kalau setakat tengok komputer, tekan Google, yang ni cakap sahih, tak cukup. Sebab ulama tu cakap sahih, ulama lain mungkin cakap itu lemah. Kalau dia kata lemah, mungkin ulama kata lain kata dia sahih. Jadi kita tak layak. Nak ambil hanya daripada Al-Quran, daripada Google atau YouTube. Jadi jangan kalau jumpa ustaz-ustaz baru duk tengok dalam dapat ilmu hadis daripada Google ataupun daripada YouTube, oh pakat nak jumpa tok guru pondok. Jangan. Nayo, buat malu je. Dia jadi apa? Orang selagi tak cakap tak nampak bodoh. Tapi dam cakap, oh bodoh dia ni. Tok guru akan cakap gitu, marah pula kita. Sebab khilaf kan? Daripada Sahih Bukhari sampai Sunan Muwatta dan sampai Muwatta Imam Malik, mereka ada ijtihad mereka tersendiri dalam menentukan hadis sahih. Jadi kalau Imam Bukhari kata sahih, tak mustahil Imam Malik kata belum sampai darjahnya sahih. Kalau Imam Malik kata ianya sahih, mungkin Imam Bukhari bagi dia syarat-syarat dia tak kena, maka jadi hadis ni dhaif. Jadi bukan majal kita. Rujuk para ulama. Jangan sombong, jangan terikut-ikut puak-puak ni yang tidak ada guru mengaji, hanya membaca teror bahasa Arab dan dia baca, akhirnya dia boleh tersesat dengan fahaman dia. Hati-hati, ikut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Okey? Jadi ayat itu mengatakan kebebasan. Baik, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah akidah kena jaga. Sebagai hari ini kita ambil sikit supaya orang faham. Kadang-kadang timbul persoalan, betul tidak? Kita ada belajar qada dan qadar? Betul? Ada timbul tak persoalan? Kita belajar qada dan qadar bahawa Allah telah tetapkan, betul tidak? Sejak azal. Qadim. Betul? Siapa mati bila? Betul tidak? Dah sampai masa dia mati. Begitu juga siapa ahli syurga, siapa ahli neraka, Allah tahu belaka sejak azali. Jadi macam mana Ramadan ini? Allah ubah pendapatnya? Jangan dia jadi konsep badak, pergi ke Syiah. Dia jadi puak-puak Syiah nanti. Ataupun dah itu usaha kita, Allah tiada kaitan, dia pergi kepada Mu'tazilah dan Qadariyah. Oh dah, kita tak boleh buat apa-apa, semuanya Allah, usaha kita langsung tak ada apa-apa, kita tak boleh berusaha langsung. Langsung tak ada usaha langsung. Itu dah Jabariyah. Dah keluar semua ahli sunnah wal jamaah. Dia jadi pening lalu. Jadi ambil sikit ilmu. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan ayat-ayat Allah memang ada. Berdasarkan hadis ini juga ada, betul tak? Nampak? Dibebaskan orang-orang yang dalam bulan Ramadan tu banyak, bahkan setiap hari. Maknanya sebelum tu, istilah dia bila dibebaskan, sebelum tu tidak ditulis nama dia sebagai ahli neraka. Maka kerana itu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kita kena pegang akidah dalam bab qada dan qadar. Pegangan kita semuanya telah Allah tahu. Qada qadar kena faham, dia balik kepada sifat ilmu, iaitu Allah tahu dia ini akan begini. Itu satu. Bukan Allah paksa dia mesti berlaku begini. Salah. Imam Nawawi kata jangan i'tiqad begitu. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, qada qadar bila kita menuntut ilmu, kita memahaminya melalui para ulama kita secara bertalaqi, alhamdulillah dia akan membawa maksud kepada dua maksud. Satu dipanggil qada qadar yang tertulis ini, satu dipanggil qada qadar mubram, dan satu lagi dipanggil qada qadar muallaq berdasarkan ayat-ayat Allah. Antaranya hadis-hadis seperti ini. Betul tidak? Contohnya macam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Nampak? Kan itu. Tiada bagi manusia kecuali yang dia usahakan. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, usaha itu Allah beri pada zahir kita walaupun tak memberi bekas. Kita tak boleh kata saya buat macam ni mesti boleh jadi begini. No. Itu bukan akidah kita, tak berbekas. Cuma ada tak surah bentuk usaha tu diberi tak? Dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada. Zahir kita, usaha. Tadi saya datang sini, usaha.
Jadi tak jadi, Allah punya kuasa. Kita tak boleh bagi bekas. Oh ni dah siap-siap ni, confirm boleh ceramah. No, tak tahu. Habis kenapa ni? Ni usaha dia, zahir usaha. Allah bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Kita kena buat lah. Sebab Allah tetapkan sesuatu ikut sunnah dia. Siapa yang minum, kenyang. Allah biasa buat begitu. Allah tetapkan begitu. Siapa yang berusaha menghafal sungguh-sungguh, dia ingat. Siapa jaga adab, dia dapat. Allah memang atur macam tu. Nak mudahkan kita. Baik. Qada qadar ada dua. Satu qada qadar mubram, satu qada qadar muallaq. Ni dalam ahli sunnah wal jamaah. Boleh faham? Yang kita nak buat sekarang ni, yang tentang Ramadan yang kita nak usaha sebagainya, ni semua berkait dengan qada qadar muallaq yang digantungkan. Contoh kalau umur kita qada qadar mubram yang tetap, Allah dah letakkan dua ketetapan, tak mustahil kepada sebahagian hamba. Maka ada yang mati umur 60, Allah kata begini 60. Sekiranya dia melakukan begini, maka dia mati 80. Allah dah tetap sejak awal begitu. Yang Allah tetapkan sejak awal, iaitu kalau dia buat begini dapat ini, itu pun dah ditetapkan kalau dia buat. Boleh faham tak? Contoh bangunan, ada yang masuk dia naik tangga terus. Ada seorang masuk naik lift, siapa penat? Yang naik tangga, betul tak? Lift dengan tangga tu sejak awal dah ada ke ataupun baru ada lift? Dah ada sejak awal bangunan tu kan? Engkau yang pilih naik tangga siapa suruh? Faham tak ni? Benda tu dah tetap awal dah. Dia memilih. Ni masalah memilih. Qada qadar mubram, qada qadar muallaq. Kita yang dekat dunia ni, ahli sunnah wal jamaah kata dalam bab usaha nak masuk syurga, jauh daripada neraka, kena lihat kepada qada qadar muallaq. Sebab kita tak tahu ketetapan pada kita tu apa. Rahmat daripada Allah. Kerana itu Ramadan ini salah satu bentuk iaitu muallaq. Kita kena usaha buat apa semua. Mudah-mudahan kita dapat ketetapan yang baik yang telah Allah letakkan untuk kita. Boleh faham tak? Maknanya Allah letakkan, kita tak tahu, tidak mustahil. Berdasarkan ayat Quran dan hadis, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Allah boleh meletakkan ketetapan kepada seseorang itu beberapa ketetapan. Kerana itu kita dah minta doa, ya Allah, berikan kami ketetapan yang baik, ya Allah, pemudahkan kami, ya Allah, dan jauhkan kami daripada ketetapan tidak baik. Walaupun semua itu benda telah tetap, kan? Itu orang panggil qada qadar muallaq. Benda tu sejak azali sudah ada. Ramadan ni usaha semua-semua, mudah-mudahan Allah mungkin tulis bagi kamu beberapa ketetapan, iaitu kalau kamu buat begini maka bebas kamu daripada neraka Allah. Tak mustahil. Tapi kamu tetap pilih yang tak buat apa-apa, original, not spicy, dapatlah yang itu. Mati ke kamu gitu. Na'udzubillah billah. Mudah-mudahan Allah fahamkan. Jangan silap faham. Benda ni nak kena mengaji, nak kena faham. Kalau tak faham, tanya. Jangan berbincang kat kedai kopi seorang. Tadi ustaz cakap, aku rasa maksud dia gini. Korang pakai tafsir semua. Mari jumpa kita. Jangan tafsir sendiri. Rujuk. Boleh? Begitu. Ataupun Tok Guru, kalau balik, kita rujuk orang yang kita dengar bercakap tu. Bagi jelas balik. Jadi tak ada masalah dalam sunnah jemaah. Kita usaha sungguh-sungguh pada perakhiran ini. Maka Nabi SAW kata Allah akan bebaskan. Maka kita berpegang Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya ada ketetapan-ketetapan baik kepada hamba-hambanya yang kalau dia tak buat apa-apa maka tempat dia di neraka. Kalau dia buat sesuatu, Allah tetapkan juga telah daripada seazali, dia buat begini maka dapat begini. Maka kita bersangka baik, kita tak tahu. Ada orang kata, kita pun terarah buat benda tu pun atas ketetapan Allah juga ustaz. Dah pening gitu. Dah pusing-pusing. Dah. Sekarang ni masalahnya tahu tak ketetapan Allah. Akidah pegang, kalau dah pening sangat, pegang yang ini. Nabi ajar kita ayat Allah apa dia? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya apa Allah buat, tanya apa kau buat. Dah titik. Boleh? Jangan tanya, kalau Allah dah buat macam ni macam mana? Kalau Allah dah jadi kawan dengan aku macam mana? Kalau aku dah mati minggu depan macam mana? Jangan tanya apa Allah buat. Allah sendiri dah beritahu, jangan tanya apa dia buat sebab kau takkan tahu apa dia buat. Jadi tanya apa kau buat. Jadi tanya, aku dah zikir tak malam ni? Aku dah tasbih tak malam ni? Tanya apa kau buat. Sudah, titik. Jangan ambil soal. Betul? Boleh faham tak? Kalau takat itu okey tak? Mudah? Ada jalan yang tu je. Kalau tak faham yang mu'allam, muqaddam, berapa apa benda ni, jangan tanya apa Allah buat, tanya apa yang kamu buat. Sekali kita tahu ke tidak ketetapan Allah kepada kita? Tak tahu, betul tak? Berdasarkan ayat Quran Allah kata,
buat begini, insya-Allah bebas. Buat apa yang kita nampak. Jangan persoal apa yang Allah buat. Kita pegang akidah kita semua telah ditetapkan, tapi tak perlu tanya sebab kita tak tahu pun. Jadi Allah suruh buat apa yang kita, Allah akan tanya apa yang kita buat. So plan. Maka banyakkan baca doa apa untuk akhir Ramadan ni? Allahumma ja'alna utaqa'ika. Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, jadikan kami daripada kalangan golongan orang-orang yang dimerdekakan kau daripada neraka Allah SWT. Minta Allah bebaskan boleh? Mudah aja. Kalau tak bahasa Melayu tu, ya Allah, jadikan kami golongan orang yang dimerdekakan daripada neraka-Mu ya Allah, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Ataupun Allahumma ja'alna fi hadha asy-syahril mubarak min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, jadikan aku dalam bulan Ramadan ini di kalangan golongan yang kau bebaskan. Maksudnya kita dah faham kalau kita mengaji tauhid tadi, kita itu Allah letakkan ketetapan yang baik untuk kita. Kita bersangka pada baik pada Allah. Kita dah usaha begini walaupun tak berbekas, tapi mudah-mudahan daripada yang asal tak elok, Allah telah tetapkan mungkin ada yang baik. Dengan kita buat begini, Allah bagi kita yang baik itu, yang telah ditetapkan itu, bukan yang tak baik. Boleh faham? InsyaAllah. Banyakkan doa itu dah. Usaha kita apa dia? Yang tak berbekas itu, tapi Allah tengok. Allah akan tanya apa kita buat, so kita buat. Banyakkan berdoa, ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang dimerdekakan-Mu daripada api neraka. Mudah-mudahan kita masuk dalam tu, faqad faz. Maka kita akan digolongkan dalam golongan yang capai matlamat. Kita semua ni hanya layak digelar fazun, berjaya yang hakiki apabila dibebas dari neraka, masuk dalam syurga. Ingat, kalau saya ingat guru saya pesan, selagi kita tidak dimasukkan dalam syurga, belum sempurna faz tu, kejayaan. Contoh macam antum, kadang-kadang Ramadan ni bagus dah, tapi lepas habis Ramadan antum buat lagi maksiat. Yang itu tidak menafikan antum berdosa. Maka sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan dosa yang tidak terampun, maka apa yang kita belajar daripada zahir syariah, maka dia dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian baru masuk dalam syurga. Betul? Dan itulah sebahagian kita dengar mengatakan bahawa kalau yang meninggal di hujung Ramadan, 1 Syawal dia meninggal, oh ini bersih, macam budak baru dilahirkan. Dia masuk dalam syurga seperti budak baru dilahirkan. Kerana itu dalam hadis Nabi SAW ada golongan yang masuk syurga, dia sampai dulu pintu syurga. Bukan Nabi Muhammad dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang kasih, dia tunggu dekat sirat. Setiap umat dia melintas, dia akan sebut Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan dia. Dia duduk doa. Nabi sibuk untuk kita. Tapi ada di kalangan yang mereka tu sampai awal bighairi hisab. Maka ketika itu malaikat bertanya, bagaimana kau boleh sampai ke sini? Kami tidak tahu, cuma yang kami tahu satu saja, masa kami mati itu, kami mati seperti baru dilahirkan daripada perut mak kami. Salah satunya apa? Bila dia mati dalam keadaan Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala, meninggal dia pada ketika saat hapus semua dosa, meninggal Allah jemput. Allah nak buat itu. Allah, kita tak tahu tak? Allah ni Maha Pengasih. Dia bukan pengasih, dia Maha Pengasih. Maknanya atas lagi daripada itu. Luar biasa. Kerana itu dalam bab ni, tanya apa kita buat, insya-Allah Allah perhati apa kita buat. Apa yang Allah buat itu hak Allah, tak boleh persoal. Apa yang Allah nak tetap itu hak Allah, kita tak boleh nak lawan. Maka saya menyeru antum semua di sini, anak-anak, jangan buang masa. Apa yang ada pada pagi ini, usaha semua, biar besok jadi seorang ulama yang membimbing. Kerana Allah SWT sebut, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang terlebih baik kata-kata yang keluar daripada mulutnya kecuali golongan yang menyeru orang-orang kepada Allah, dan dia sendiri amila salihah. Bukan cakap aja, syarat dia bercakap dan dia beramal dengan ilmu. Jangan bercakap kong kali kong, belakang dia buat hal. Ini ulama usul, ta'uzubillah kali. Boleh faham?
dan dengan rasa syukur dan rasa proud bahawa dia itu di kalangan orang Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada muslimin muslimat di sini, para EKK-nya jalan merbuk ini. Mudah-mudahan bersinar jalan merbuk ini disebabkan surau ini ada di sini. Buq'ah. Saya ingat guru saya kata, setiap tempat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan rahmat dia ada asbab. Allah ajar begitu, bukan mesti kena ada sebab, tapi Allah ajar kita begitu. Nak minum, nak hilang haus, sebab dia minum air. Allah ajar begitu, walaupun dia tak mesti begitu. Boleh faham tak? Jadi Allah ajar kita di tempat-tempat itu kadang-kadang ada titik berkat dia. Macam sembahyang, Nabi SAW bersabda, "Likulli syai'in safwa wa safwatus salah takbiratul ula." Setiap sesuatu itu ada titik berkat dia. Maka kalau dalam sembahyang jemaah, takbir yang pertama. Situ syaitan banyak kacau. Itu pasal kalau tengok ramai yang lewat sembahyang Jumaat ke sembahyang apa ke, orang dah habis qamat baru minta maaf lah, bukan kat sini lah. Kalau terkena nak buat macam mana dah? Muhasabah lah masing-masing. Duduk belakang lewat-lewat. Sebab kat situ titik berkat. Begitu juga tempat-tempat yang ada di satu kawasan, kadang Allah pilih. Mudah-mudahan tempat ini dipilih Allah. Amin. Ada tahfiznya, ada Masya Allah. Mudah-mudahan sini, kawasan ini, glow cahayanya adalah di titik dia. Mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang soleh masuk di dalamnya, dan yang keluar daripadanya juga orang-orang yang soleh, insya-Allah. Dan Allah berkati orang yang sekeliling. Jadi mudah-mudahan saya rasa cukup setakat itu saja untuk tazkirah kita hari ini. Kita azan kok 7.20 kan. Dan mungkin dah maklumnya saya minta maaf dulu kan. Jadi antum mudah-mudahan selamat berbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan tak dapat berbuka bersama antum. Ya khair insya-Allah. Mari kita sama-sama panjat doa insya-Allah. Ni hari ke-25. Tinggal malam kedua. Ikut Imam Ghazali. Jangan tupu yang itu aja, tapi masih ada peluang lagi. Kalau Imam Ghazali punya kiraan, pahaman daripada ayat Inna Anzalna, maka kalau masuknya puasa hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya malam ke-29. Itu kalau ingat Imam Ghazali. Ada sebagian imam dah lepas malam ke-21. Tapi yang kuatnya ijtihad Imam Ghazali. Kita rujuk sadar pada ulama kita. Mudah-mudahan kita dapat insya-Allah. Masih ada peluang lagi, minta Allah bebaskan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna bi nuril fahmi. Muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi. Bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Allahumma ja'alna minan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon padamu, minta kepadamu redha-Mu ya Allah, dan juga syurga-Mu ya Allah, dan kami minta berlindung denganmu ya Allah daripada kemurkaan-Mu ya Allah, dan daripada neraka-Mu ya Allah. Pada waktu yang mustajab doa ini, pandanglah kami ya Allah. Mudah-mudahan ada di kalangan kami ini yang Kau kasih ya Allah, maka jawablah doa kami dengan sebabnya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Pandang wajah-wajah kami di sini ya Allah. Pilihlah kami kalau dalam ilmu ada di kalangan kami yang tergolong daripada ahli neraka, wal na'udzubillah min dzalik, maka bebaskannya ya Allah. Bebaskan kami daripada api neraka-Mu ya Allah, dan berikan kami ketetapan yang baik yang telah Kau tetapkan bagi kami ya Allah, dan masukkan kami dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan berkatilah a'dha' surau ini ya Allah, dan peliharalah mereka dan berikan mereka husnul khatimah, dan berikanlah kejayaan an-najah wal fawz bagi pelajar-pelajar hafiz Al-Quran di sini, dan jadikan mereka punca kepada ramainya umat-Mu masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jadikan mereka asbab ya Allah, dan naikkan derajat mereka, dan jadikan mereka ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Allahumma ja'alhum minal ulama' wal 'amilin mukhlisina 'ala wajlin 'azim, wa min huffazil Qur'anil karim mukhlisina 'ala wajlin 'azim. Rabbana atina warzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang baik kepada Allah, yang lemah daripada diri saya.
Itu dari segi akidah. Bila kita sebut dari diri saya, adab dengan Allah, hakikatnya semua daripada Allah. Tapi sebab dosa-dosa kita lah. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.